Isu menonton pornografi dalam kalangan remaja. Dari segi Yunani, gambaran seseorang pelacur, pornografi adalah bahan lucah berbentuk tulisan, imej dan visual yang merangsang nafsu dan keinginan seksual seseorang. Seterusnya terdapat beberapa kesan pornografi, antaranya anoreksia seksual, mati pucuk, ketagihan menonton pornografi, keseorangan dan minda menjadi kotor. Hasil daripada kajian yang kami dapat daripada Italian Society of Andrology and Sexual Medicine, kira-kira 28,000 lelaki muda yang menonton pornografi seawal usia muda akan terlibat dengan penyakit anoreksia seksual. Selain itu, terdapat juga beberapa masalah, antaranya Malaysia menduduki nombor keempat dalam melayari laman sosial pornografi, kurang pengawasan keluarga dan berlaku tingkah laku seksual. Hasil daripada laporan yang kami dapat daripada Harian Metro, responden kerap menonton pornografi banyak mengamalkan tingkah laku seksual yang menyimpang. Nilai muda yang dapat kita perolehi sekiranya kita membendung isu menonton pornografi dalam kalangan remaja ialah yang pertama, kurangnya hubungan seks pranikah. Remaja yang ketagihan filem pornografi biasanya berakhir dengan aktiviti seks luar nikah bersama pasangan mereka demi mendapatkan kepuasan semata. Maka seks pranikah dapat dikurangkan jika kita membendung isu ini. Yang kedua, kesihatan mental terjaga. Mental remaja dapat dijaga jika isu ini dibendung kerana ketagihan pornografi mendatangkan kesan negatif terhadap perkembangan otak manusia seperti hilangnya rasa malu, merendah diri, hilang pertimbangan, kemurungan dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mengurangkan keganasan secara umumnya. Ketagihan seks membuka pintu kepada aksi yang lebih ganas. Data statistik yang dikaji oleh Pusat Ketagihan Amerika Syarikat menunjukkan 88% edijen pornografi mengandungi kekasaran fizikal dan 49% mengandungi kekasaran verbal. Hal ini dapat dielakkan jika kita membendung dari awal. Teori etika terhadap perbuatan pornografi. Pornografi merupakan satu perbuatan yang tidak diterima dalam kehidupan seharian kerana perbuatan tersebut dilarang dari sudut etika moral. Remaja seharusnya diberikan amaran supaya menjauhi daripada perbuatan pornografi kerana akan dapat impak-impak yang negatif. Teori agama. Agama lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakit seperti Allah dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, iaitu merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Akta dan undang-undang. Malaysia telah mengadakan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Akta ini hendaklah dipakai bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. 3 cadangan penyelesaian pornografi adalah didikan ibu bapa. Tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa sama ada positif atau negatif di hadapan anak-anak merupakan salah satu bentuk didikan secara tidak langsung yang diberikan kepada anak-anak. Seterusnya, memberi pendidikan seks sejak kecil. Menerangkan tentang isu seks ini tidak perlu menjelaskan terperinci, tetapi ibu bapa hanya perlu menjelaskan asas sahaja, seperti menjelaskan anggota tubuh badan yang tidak boleh sentuh oleh orang lain serta menjelaskan beberapa anggota tubuh yang perlu ditutup dan dijaga agar tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah peranan media massa. Seseorang terjebak dengan pornografi ianya akan mendorong anak remaja untuk meniru dan melakukan aksi-aksi lucah, jelas sekali adalah melakukan maksiat. Kelebihan didikan ibu bapa adalah dapat membentuk saksian terbaik dalam diri anak-anak. Sekiranya didikan ini dididik dari sejak awal lagi, nescaya gejala ini dapat dibendung. Seterusnya, pendidikan seks sejak kecil juga merupakan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Pendidikan seks sejak kecil sangat penting kerana dapat memberi informasi tentang seksual yang tidak hanya dimaksudkan sebagai hubungan badan antara lelaki dan perempuan, namun terkait juga dengan tentang kesihatan organ. Seterusnya, kelebihan peranan media massa. Peranan media massa lebih mudah kerana individu akan lebih tertarik untuk melihat video yang disiarkan tanpa perlu membaca. Siaran cukup memberi 1000 makna kerana media massa sememangnya banyak memberi faedah kepada golongan remaja dan masyarakat. Seterusnya adalah kelemahan menonton filem pornografi. Pertama adalah didikan ibu bapa. Mereka adalah sumber utama kepada anak-anak mereka apabila meningkatnya dewasa. Keburukan yang
dipelajari oleh golongan remaja justru daripada ibu bapa yang tidak memberikan perhatian, kasih sayang yang cukup dan tidak mempedulikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka dan menunjukkan teladan yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Yang kedua, memberi pendidikan seks sejak kecil. Apabila didikan tersebut dididik pada awal usia, ianya boleh melibatkan implikasi negatif terhadap pemikiran kanak-kanak apabila mereka adalah golongan yang sedang ingin mencuba dan mencari benda baharu. Yang ketiga adalah penggunaan media massa. Penggunaan media massa yang tidak terkawal boleh menyebabkan implikasi yang negatif terhadap kehidupan penggunaannya apabila digunakan untuk tujuan yang salah seperti melayari dan menonton laman-laman pornografi. Seterusnya, jika penggunaan media massa secara berlebihan dalam kalangan remaja tidak dibendung dengan baik, mampu membawa kesan negatif terhadap kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.